Bidang pendidikan serta isu bekalan air di UMS antara tumpuan laporan negeri di bawah Bayu dan langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan. 74 juta ringgit diperuntuk kerajaan negeri Perkasa Pendidikan tahun ini. Jaminan turut diberi bagi menambah baik dasar pendidikan di bawah Pelan Jangka Panjang Sabah Maju Jaya SMJ. Dan yang terbaru, kita telah memperkenalkan satu inisiatif baru, iaitu Bayu, bantuan yuran untuk muid. Dan untuk masuk peperiksaan ini mesti membayar RM150. Jadi sekarang anak-anak kita free, percuma. Dan kita tanggung untuk 8,000 pelajar setiap tahun. Biasiswa kerajaan negeri juga telah memanfaatkan penerima setiap tahun. Malah Majlis TVET Sabah turut diwujudkan bagi memperkasa bidang teknikal dan vokasional. TVET Tahfiz pertama diperkenal di Madrasah Yaakob Han Membakut, memberi latihan kemahiran kepada pelajar tahfiz agar lebih berdikari selepas tamat pengajian. Beliau terdahulu bersiaran secara langsung dalam Sini Ada Cerita di Selamat Pagi Malaysia. Ekosistem pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan selesa di negeri ini terus diperkukuh. Komitmen diterjemah antaranya menerusi projek pembinaan bangunan tambahan bilik darjah serta kemudahan lain di Sekolah Kebangsaan SK Kunak Jaya. Pembinaan dijangka siap sepenuhnya November 2026. Dilaksana secara kaedah reka dan bina, projek dengan kontrak bernilai 24.29 juta ringgit ini telah mencapai kemajuan fizikal 18%. Ketika turun padang meninjau kemajuan projek, Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan yakin prestasi dengan kerja ketika ini membolehkan pembinaan siap mengikut spesifikasi kualiti dan kos yang telah ditetapkan. Dari segi perkara umum yang saya ingin nyatakan di sini ialah mana-mana projek di kawasan Sabah ini terutamanya hendaklah dipastikan projek-projek itu disiapkan tepat pada jadual atau mendahului jadual. Pemantauan rapi kemajuan projek dilaksana JKR bagi mempercepat manfaat kepada komuniti setempat. Antara komponen utama projek, pembinaan 12 bilik darjah baharu, blok pentadbiran, bilik sains, bilik khas, bengkel, makmal komputer, surau, kantin serta kemudahan mesra OKU dan lain-lain infrastruktur sokongan. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS, usaha kini giat dilaksana kerajaan negeri bersama pengurusan universiti berkenaan dengan bantuan kerajaan persekutuan. Langkah segera itu bagi pastikan isu tidak berpanjangan. Fadli Isha ada laporannya. Isu air bukan perkara asing di Sabah. Namun bila melibatkan kampus utama seperti UMS, ia menjadi keutamaan bersama. Pihak UMS bertindak pantas antara inisiatif mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan termasuk Jabatan Air Sabah demi mencari penyelesaian terbaik menjaga kebajikan pelajar. Banyak usaha-usaha yang telah kita lakukan mengadakan perbincangan dengan pihak Jabatan Air Negeri Sabah dan juga pihak Kerajaan Persekutuan. Alhamdulillah setakat ini kami telah membuat perbincangan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Sahelmi. Dalam masa sama, Telaga Tiup digerakkan sebagai sumber alternatif sementara. UMS kini mempunyai 9 telaga tiup sebagai simpanan tidak terawat. Ia boleh menghasilkan lebih 1 juta liter air sehari. Namun keperluan harian kampus mencecah lebih 5 juta liter sehari. Kalau kita menerima kurang daripada 4 juta liter sehari dalam satu hari, jadi kita dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga. Dan itu sebab kita telah membuat satu task force kepada pelajar supaya penjimatan penggunaan air ini juga. Kita pun ada juga usaha-usaha untuk supaya pelajar-pelajar di universiti memainkan peranan untuk urusan-urusan ataupun mitigasi, memastikan
pembaziran tidak berlaku di kawasan-kawasan Kolej Kediaman. Majlis Perwakilan Pelajar UMS turut menghulur bantuan melalui pengagihan air botol dan penyelarasan lori tangki ke Kolej Kediaman. MPP UMS bersama HCP telah bekerjasama baik untuk kita cuba tanganilah masalah-masalah air ini. Dengan MPP UMS juga bekerjasama rapatlah dengan JBP UMS untuk ada saluran-saluran lori tangki air kepada Kolej Kediaman sekiranya berlaku krisis bekalan air itu. Kita tidak menafikan bantuan daripada universiti memang ada. Kita mau improvement, terutamanya bekalan air lah. Semoga kita punya bekalan air ini mencukupi dan juga boleh cukup untuk kita punya pelajar-pelajar lah, terutamanya yang di college ni. Pihak universiti pun diorang ada full komitmen sepenuhnya untuk tangani isu air ini, seperti sediakan lori tanker. Semoga dalam masa terdekat, insya-Allah isu air ini boleh selesailah. Terbaru, Kerajaan Negeri Persekutuan menerusi Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra tampil membantu. Pelan intervensi jangka pendek akan dilaksana bagi mengurangkan gangguan bekalan air di sini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof merangkap Menteri Petra turut meluangkan masa melawat UMS semasa lawatan kerja ke Sabah baru-baru ini. Krisis air bukanlah isu baharu, tapi penyelesaiannya memerlukan kerjasama semua pihak dan keutamaan yang konsisten. Yang penting bukan sekadar mengenal pasti punca, tapi bagaimana tindakan diambil dan kepercayaan dikembalikan. Fadli Ishak, RTM. Inisiatif pencahayaan Bandaraya City of Lights menjadikan Kota Kinabalu lebih mesra pelancong terutama pada waktu malam. Buat permulaan, KK Central perintis bangunan pencahayaan pintar. Program mendapat kerjasama di BKK Holdings dengan syarikat teknologi yang menggunakan sistem pencahayaan LED. Bangunan seterusnya yang kita akan cuba adalah bangunan di BKK kita sendiri, dan selepas itu kita tengoklah bangunan-bangunan yang dimiliki oleh syarikat-syarikat lain sekiranya mereka bersetuju ataupun agensi kerajaan yang bersetuju untuk kita gunakan teknologi ini. Usaha yang dilaksana ini juga bukan bersifat kosmetik tetapi lebih meningkatkan keselamatan kawasan sekitar, sekaligus mempromosi Kota Kinabalu sebagai destinasi pelancongan malam lebih berwarna dan berdaya saing. Penganjuran program Sukarelawan Belia Asia AYV 2025 bawa mesej penting peranan belia serantau dalam membentuk masyarakat inklusif selain menyokong agenda iklim dan ekonomi Asia. Bertemakan Belia Asia, pemacu komuniti eksklusif dan mampan, Kampung Kobuni di Inanam menjadi lokasi penganjuran program selama 7 hari sehingga Sabtu ini. Anjuran KBS sempena pengerusi ASEAN 2025 diyakini menjadi platform memperkasa belia menerusi aktiviti kesukarelawan, pertukaran budaya dan pembangunan komuniti. Projek-projek komuniti, projek-projek pendidikan yang merentas sempadan. Semua ini dapat membina kefahaman dan kerjasama serantau. Dan bagi belia Sabah, keunikan itu sebenarnya terletak sendiri di atas semangat kekitaan, daya tahan tinggi dan budaya inklusif itu sendiri. Projek CSR, lawatan ke KDCA Hall, Mari-Mari Cultural Village serta kunjungan ke Kundasang antara pengisian program dalam memperkenalkan keunikan negeri di bawah bayu kepada peserta serantau. AYV 2025 berlangsung di 2 wilayah Sabah dan Sarawak sebagai langkah memperluas keterangkuman serta penyertaan belia seluruh negara. Baik Farhatul, setakat ini sahaja perkembangan dari Sabah. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih Suaran Shah. Lebih menjimatkan memasak dengan jerit penuh.